A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menurunkan bulan Ramadan kepada kita, yang membuka pintu keampunan kepada kita, yang menggandakan berbanyak-banyak amal kebajikan kepada kita, yang memberikan malam kita dipenuhi dengan amal ibadat tarawih, tadarus, dan kemudiannya kita bangun awal qiyamul lail dan kita sahur. Alhamdulillah, semua inilah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terkira pahalanya sepanjang 30 hari kita di Ramadan. Dan tidak lupa juga hubungan kita dengan Al-Quran pada bulan ini juga dapat dikuatkan dengan siri-siri insya-Allah dalam 10 ayat yang kita sedang bincangkan sepanjang bulan Ramadan. Jadi ayat yang kita akan bincangkan pada siri yang ke-8 ataupun siri yang ke-4 daripada tema Islam di dalam pembinaan individu adalah berkaitan dengan hubungan sosial antara lelaki dan perempuan. Perkara ini mungkin menjadi kebiasaan ataupun normalisasi kepada masyarakat kita yang perlu dibetulkan sama-sama. Tidaklah ingin kita menghukumkan apa-apa yang negatif, apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang buruk kepada mereka, tetapi kita ingin memanggil kembali kepada kebenaran. Ayat yang kita akan lihat kepada siri kepada kali ini adalah di tengah-tengah itu apabila Allah SWT memberikan perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ayatnya berbunyi, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Ayat ini turun di Madinah dan ayat ini menggambarkan keadaan rumah Nabi SAW. Kita tahu rumah Nabi SAW bukan macam rumah kita. Ada ruang tamu, ada bilik ayak, ada dapur, semua macam lengkap lah. Rumah Nabi SAW ni macam bilik lah, macam studio kat situ lah. Semua tempat ada di situ. Jadi setiap kali para sahabat radhiyallahu anhum masuk ke rumah Nabi, jadi kalau ada isteri Nabi, hanyalah isteri Nabi akan hanya memandang dinding. Itu keadaan sebelum ayat ini diturunkan. Apabila ayat ini diturunkan, maka perintahnya adalah untuk adanya hijab, adanya tirai. Maka ketika itulah rumah Nabi SAW dibuat tirai dan para mukmin yang lain, para sahabat radhiyallahu anhum bila melihat rumah Nabi macam tu, maka mereka pun meletakkan tirai untuk apabila adanya interaksi di antara sahabat dan isteri-isteri Nabi SAW, maka mereka berinteraksi melalui tirai tersebut. Baik, antara salah faham yang dilihat dalam kalangan masyarakat apabila membacakan ayat ini adalah mereka merasakan ayat ini hanya apply untuk sahabat dan isteri-isteri Nabi. Sebenarnya apabila kita lihat ayat ini dengan adil, sebenarnya kalaulah ya sahabat radhiyallahu anhum ni iman dia sangat tinggi, isteri-isteri Nabi SAW juga imannya sangat tinggi, dalam keadaan dua-dua pihak imannya sangat tinggi, Allah tetap meletakkan hijab, meletakkan tirai di antara mereka. Apatah lagi kita ini manusia yang imannya senipis kulit bawang, bahkan mungkin lebih nipis. Maksudnya mungkin kena letak apa pula kan? Tak apa nama wall ke apa tak tahulah lah. Tapi itu saya sebut je lah. Tapi bukanlah itu yang dimaksudkan. Maknanya secara asasnya apabila adanya hubungan lelaki dan perempuan, perlunya ada keseimbangan ataupun ada tirai di tengah-tengah itu. Bukanlah tirai macam sekolah kita duk faham hubungan yang tak boleh langsung. Bukanlah hubungan yang tak boleh langsung. Bahkan para ulama pun mengharuskan dalam beberapa keadaan, antaranya jual beli, antaranya apabila menjadi saksi, antaranya apabila di dalam pembelajaran. Jadi keadaan-keadaan ini dibolehkan untuk adanya interaksi. Namun interaksi-interaksi tersebut sebaiknya dibuat dengan teratur, dengan tertib, dengan mengikut budaya ketimuran. Namun hari ini kalau kita lihat apabila perkara asas ini tidak dijaga, dia akan bawa kepada kemungkaran yang jauh lebih besar. Kalau kita ingat baru-baru ini sehingga mana sampai masuk seorang manusia itulah yang diberi, saya tak nak sebut nama dia, tetapi kalau saya sebut, saya akan sebut dia penzina yang telah pun dipopularkan di media sosial dan video dia di live kan, kemudian ada orang pula lepas tu dengan tak malunya tangkap gambar. Jadi ini kemungkaran-kemungkaran besar kerana tidaknya adanya asas
ataupun tidak disekat daripada awal perkara-perkara yang boleh disekat. Sekali lagi saya sebutkan, apa yang kita harapkan daripada perbincangan hari ini dalam siri kali ini bukanlah menidakkan terus hubungan lelaki dan perempuan, seolah-olah jadi jumut lah itu. Itu jauh sekali lah. Ya. Tetapi apa yang kita maksudkan hanyalah semata-mata adanya perasaan malu di antara lelaki dan perempuan setiap kali mereka berinteraksi. Sebab itulah kita tengok banyak kes-kes yang berlaku, antaranya perceraian yang berlaku kerana perasaan tidak percaya pasangan kepada pasangan yang satu lagi. Kerana adanya orang ketiga, orang keempat, 5, 6, 7, tak tahulah berapa orang ni. Ini adalah bermula daripada tidak menjaganya hubungan di antara lelaki dan perempuan. Pada awalnya mungkin kita rasa benda tu okey, tetapi bila dah tidak adanya batasan yang menjaga perkara ini, maka dia boleh jadi benda yang negatif ataupun buruk di masa-masa akan datang. Semoga perkara ini sifat malu lah, saya rasa sifat malu yang ada pada lelaki, ada pada perempuan mampu membuahkan kepada kefahaman daripada ayat yang kita bacakan pada hari ini. Dan saya doakan Ramadan kita pada tahun ini didapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita dalam ahli syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.